Kita kembali dengan doktor. Yang ni menarik ni. Kita nak sebut pasal aktiviti. Sebab kebiasaannya macam isteri saya sendiri memang bercucuk tanam dekat belakang rumah. Wah. Itu antara aktiviti yang kita tahu. Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan ada aktiviti yang lain yang lebih kreatif untuk kita lakukan? Kalau di hutan. Kalau di hutan ni sebenarnya aktiviti tu dia banyak kita boleh lakukan. Dan banyak dia tu bergantung kepada siapa kita. I see. Siapa kita ni sebenarnya macam kita nak macam mana? Kita nak merapatkan hubungan bersama keluarga. Okey. Hutanlah tempatnya. Okey. Kita nak menguji dari segi ketenangan jiwa kita, hutanlah tempatnya. Kita nak mencabar daya tahan badan kita, hutanlah tempatnya. Dia. Betul lah. Saya setuju dengan apa doktor cakap tu. Kita setuju sangat dengan apa doktor cakap. Ini antara aktiviti-aktiviti ini berlaku sebelum penularan COVID-19 pula. Ini antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Ini zaman-zaman sekolah Anwar. Jangan bawa lupa. Awak pun salah seorang fasilitator, betul tak? Tapi kalau kita perasan doktor, kalau seandainya kalau kita pada hari ini, adakah kita ada aktiviti yang memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang sayangnya hutan? Ada tak pada tentang pentingnya keberadaan hutan ni? Sebenarnya sepanjang tahun, bukan saja di peringkat universiti ataupun agensi, rakan-rakan seperti di peringkat NGO, pihak-pihak swasta pun banyak melakukan aktiviti kesedaran. Dan pada saya, kita sebenarnya dah tak perlu bagi kesedaran. Kita kena bertindak. Okey. Kesedaran ni kita banyak teknologi sekarang untuk menyedarkan kita. Betul lah. So kita kena bertindak sekarang. Betul. So bertindak sekarang ni dengan menghijaukan bumi lah. Kita ingat 3 dekad yang lalu kita berjanji pada dunia. Kita nak kekalkan 50% tu. Itulah doktor. Okey, betul. Saya sangat suka bila doktor cakap kita hidup dalam zaman teknologi. Lepas tu perjanjian itu berlaku 3 dekad yang lepas. Tapi 3 dekad lepas tu maksudnya orang-orang seperti bayi-bayi abang-abang kita, seperti doktor, kita nak sedarkan anak-anak muda sekarang ni. Bila kita sebut teknologi, jelas lagi nyata, terang lagi bersuluh. Teknologi dia apa? Sosial media dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, pendapat doktor sendiri secara peribadi, macam mana kita nak mengekalkan rasa cinta kan terhadap hutan ni kepada anak-anak golongan muda ni? Okey. Zaman sekarang ni masyarakat ni dia dah lahir dengan teknologi berbandingan kita kan. Kita lahir teknologi baru datang. Betul. Kan? So mereka dah lahir dengan itu. So kita nak memberi kesedaran dan supaya mereka bertindak, kita gunakan teknologi. So contohnya sekarang ni orang suka berselfie, kadang-kadang dia buat live recording kan. So mungkin kita boleh cadangkan satu aktiviti penanaman pokok dan biar dia merakamkan pembesaran pokok tu. So dia membuat apa orang panggil video log mengenai pembesaran pokok tu seminggu sekali. Jadikan dia, kita jangan asingkan teknologi tu. Masukkan teknologi dan waktu yang sama supaya dia bertindak untuk menghijaukan bumi. Yalah, tak nafikan sebenarnya macam dulu mungkin contohnya sahabat kita di Kokok namanya. Dulu dia tak rajin berrekreasi. Tapi sejak adanya benda-benda sosial media ni, dia sibuk berkayuh-kayuh sampai ke gunung-gunung, bukit-bukit tu. Tengok dia tersenyum kat sana. Betul doktor. Sebab mungkin pada awalnya kami ingat ke Kokok nama sebenarnya Shikin. Kami ingat ke dia berkayuh basikal masuk hutan ni sebab dia nak cari pasangan. Tapi rupanya tak. Dia memang cinta tu bukan terhadap manusia. Dia cinta pada hutan. Benda yang jadi macam baik ni boleh elok juga di-viral kan. Betul, baik-baik macam betul. ni. Sahabat kami tu Kokok tu, dia pergi naik bukit, dia buat live. Maksudnya itu bila doktor cakap tentang teknologi dan hutan, inilah lebih kurang maksudnya kan. Okey, itu kita tahu tentang dan hutan ni kita ada pelbagai. Kita ada hutan asli dan macam doktor sebut tadi hutan bandar. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan sedikit dengan lebih mendalam apa perbezaannya hutan asli dengan hutan bandar itu. Secara umumnya hutan ni hutan lah. Sebenarnya dia nak menjadikan dia sebagai hutan, dia mesti ada komponen-komponen tu. So ada pokok, ada tanah, ada sungai, ada batu, ada serangga, ada hiupan liar. So yang membezakan dia adalah dari segi lokasi contohnya. Okay? Bila kita sebut asli bandar tu, kalau bandar di bandar lah. So kalau asli tidak semestinya di bandar dan tidak semestinya dia tidak perlu berada di bandar. Dan boleh dilihat dari segi perbezaan dari segi saiz. So saiz yang besar, ada saiz yang kecil. So kecil macam di Taman Ekorimba Kuala Lumpur tadi kan. Yang tadilah. So itu kecil, tapi dia memadai untuk menampung dari segi apa kehendak masyarakat di sekeliling. Sebab masyarakat di kota ni
kadang-kadang kita stres kan dengan jam. Setuju. Betul. So bila kita tengok benda-benda hijau, kita menikmati suasana, nampak lebih relax, tenang. So balik boleh apa orang kata charge balik energi. Betul. Doktor nak tahu berapa peratus sebenarnya hutan yang berada di bandar? Dia setiap negeri ni dia ada peratusan dia tersendiri. Kalau yang paling ketara sekarang ni kita boleh katakan banyak di KL sendiri. Kalau di KL sebenarnya pada pandangan saya kita masih banyak. Sebab contohnya kalau di Taman Eco Rimba kita ada satu kawasan hutan. Kalau di Taman Eco Rimba Ampang ada satu. Kalau di Kancing ada satu. Taman Eco Rimba Kancing, Taman Eco Rimba Commonwealth. Ada Commonwealth lagi. pun dekat sekitar situ juga kan? And then kat mana banyak. 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 Cuma kita tak boleh tengok dia dalam satu tempat. Dia berada di kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita tak boleh menafikan pembangunan. Betul. Betul. Kita tak boleh nak tolak bandar. Ini saja saya nak kongsikan sikit lah. Saya waktu kecil dulu, bila dengar perkataan rimba, saya teringat harimau. Rimba je harimau. Harimau je rimba. Kan? Itu waktu saya kecil, saya teringat lah bila kita sembang pasal Taman Rimba dan sebagainya. Okey, jadi apa yang saya cuba nak tanya kepada doktor adalah, dari sudut keselamatan, dari segi keselamatan sendiri, kalau contohnya kita nak meluangkan masa di hutan bersama keluarga, nak rekreasi dan sebagainya, adakah selamat dari haiwan-haiwan liar, binatang-binatang buas ni kan? Memang saya rasa rata-rata ramai lagi yang skeptikal apabila masuk hutan ni bahaya. Kalau tak benda-benda anchor hantu-hantu ni, haiwan-haiwan liar lah. Apa pendapat doktor? Dia kalau kita dah mula nak terlibat masuk dalam hutan, melakukan aktiviti rekreasi dalam hutan tu, kita kena sedar kita mendedahkan diri kita pada risiko. Yalah. So in fact setiap hari pun kita terdedah pada risiko. Cuma bila masuk hutan tu kita mendedahkan diri kita pada risiko. Oleh yang demikian kita kena faham apakah risiko-risiko yang kita bakal hadapi. So bila kita dah tahu risiko-risiko yang bakal kita hadapi, kita akan bertindaklah untuk mengurangkan risiko. So salah satunya kalau kita masuk ke Taman Eco Rimba, so pihak Jabatan Perhutanan dia dah tentukan dah masuk di kawasan ini, pintu masuk ini. So mereka mungkin dah melakukan pemantauan, mereka dah pastikan tiada ancaman-ancaman yang boleh mengganggu ataupun mencederakan manusia. Anasir jahat. So kita nak kata haiwan tu tak ada, kita bukan ada pengunjung datang kita ambil kita letak. Betul. Kita pun tak tahu. Betul. So dia kena buka sangka. Dia kena roaming lah dekat kawasan dia sepatutnya. Kita tak boleh kacau kan. Ya betul. Tapi itulah mungkin ada perubahan juga aku daripada segi aktiviti haiwan liar ni kan. Tapi cuma nak tahu doktor, ada tak kita ada hutan di Malaysia yang bertaraf dunia? Pada saya lah, personally bagi saya, hutan kita sangat unik dan kita memang bertaraf dunia. Walaupun dia hanya sekecil hutan sahaja. Kerana hutan kita takkan sama seperti mana hutan-hutan yang lain. Okey. Cuba doktor perluaskan sikit unik tu. Dekat mana uniknya? Okey. Kita ambil contoh lah bila ada rakan tadi sebut pokok jelutong yang berusia 114 tahun tu kan. Siapa yang kat sini dah hidup 114 tahun? Tak ada. Sepanjang 114 tahun pokok tu hidup, takkan dia hidup saja. Mesti ada orang jaga. So, sepanjang dia hidup tu sebenarnya pokok ni dia ibarat macam black box lah. Black box. Dia menjadi saksi lah. Dia menjadi saksi daripada hari pertama dia lahir. Saya suka. Hinggalah ke 114 tahun dia dah menyaksikan perubahan-perubahan zaman yang berlaku. Kalau so, tak unik lagi. Unik. Kalau dengar pokok tu bebel pun banyak kot dia nak bebel kat Malaysia ni kan. Apa ni bapa ni tak jaga dunia. Okey, jadi mungkin doktor kita beri peluang kepada doktor. Mungkin doktor ada kata-kata yang terakhir kepada penonton Borak Kopitiam, apa-apa saja nasihat ataupun apa-apa tips yang kalau orang minat dengan benda-benda apa dia, silakan. Saya nak sarankan kepada masyarakat di luar kan. Kita bukan perlu sayangi tapi kita perlu bertindak untuk memelihara hutan kita. Kerana kita perlu ingat bahawa hutan yang ada pada sekarang apa yang dijanjikan 3 dekad yang lepas. Dan kita adalah generasi yang bertanggungjawab untuk pastikan generasi akan datang masih lagi dapat seperti mana yang kita dapat sekarang. So kita sebenarnya meminjam hutan daripada generasi akan datang. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hafizal atas perkongsian. Banyak yang kita dapat sebenarnya Anwar.